Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Suaran Shah. Antara fokus, Sogip di Sipitang mula beroperasi 2026. Teruskan dengan laporannya. Silakan, Suaran. Baik, Otto. Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip yang bakal memperoleh pelaburan berimpak tinggi dijangka mula beroperasi pada 2026 dan 2027. Antara pelaburan termasuklah kilang Keluli dan pembangunan kemudahan gas asli cecair LNG terapung. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, ia melibatkan nilai pelaburan berfasa lebih 28 bilion ringgit. Pelaburan lain adalah daripada syarikat Econsen Sdn Berhad dalam pengurusan sisa bernilai 1 bilion ringgit dan teks evolusi West Management Sdn Berhad bernilai 70 juta ringgit. Ia akan mencipta peluang pekerjaan pada fasa awal pembinaan dan semasa beroperasi selain menyumbang limpahan ekonomi kepada penduduk Sipitang dan sekitarnya. Demikian ucapannya dalam Majlis Perasmian Karnival Kesenian, Kebudayaan, Pelancongan dan Makanan Tradisi sempena Pesta Makan Tahun Kadayan Sabah 2024 di Sipitang. Teks ucapan dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Datuk Haji Ji berkata, pelabur asing dan domestik kekal yakin dan percaya dengan pentadbiran negeri yang mempunyai hala tuju yang jelas dengan menterjemah keyakinan mereka melalui pelaburan bernilai 1.7 bilion ringgit tahun ini. Kerajaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sabah akan memohon untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai Kota Sastera Pertubuhan Kebudayaan, Saintifik dan Pendidikan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO ke-60 di dunia. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Sabah sudah memenuhi prasyarat yang ditetapkan merangkumi kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan yang berkaitan dengan aktiviti kesusasteraan. Antaranya perpustakaan ada, universiti ada, kegiatan sastra dan lain-lain. Dan ini tinggal kita selaras saja dan mudah-mudahan permohonan ini akan dapat dipersetujui dan kegiatan-kegiatan sastra pun akan dapat diselaras dan inilah yang akan kita kongsikan dengan 50 lebih buah lagi kota sastra di dunia ini. Sekurang-kurangnya akan menjadi penyumbang kepada pelancongan sastra, pelancongan ilmu, pelancongan budaya. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Makan Malam Persatuan Karyawan Sastra Utara di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Arifin berkata, peruntukan RM10,000 akan diberikan kepada setiap persatuan penulis yang aktif dan berdaftar di negeri ini pada tahun depan. Ia bagi membolehkan setiap persatuan melaksana aktiviti kesusasteraan serta membuat penerbitan buku berbentuk puisi, antologi cerpen atau karya-karya berunsur sastra. Majlis menyaksikan penyampaian anugerah Tokoh Sastra Utara Sabah, Tokoh Karyawan Sastra Utara, Tokoh Penyair Islam Utara Sabah dan Tokoh Pelopor Karyawan Sastra Utara Sabah. Turut disampaikan anugerah Penyair Utara dan Penggerak KSU selain sijil penghargaan Penyair Utara. Pelaksanaan projek Jalinan Digital Negara Jendela memberi impak positif kepada capaian internet yang lebih stabil di daerah Tawau. 19 daripada 22 menara komunikasi baharu siap dibina membolehkan penduduk menikmati capaian internet sehingga 98.05%. Ikuti imbasan tahun 2024 daerah Tawau bersama wartawan Asma Asmuni. Lawatan kerja Menteri Komunikasi Fahmi Fadil ke daerah Tawau Mei tahun lalu menjadi titik tolak capaian internet lebih stabil di daerah ini. Lawatan ini bertujuan meninjau pengoperasian menara komunikasi di Kampung Mangga yang memberi manfaat kepada kira-kira 500 penduduk. Ia bukan sahaja memudahkan penduduk mengakses perkhidmatan dalam talian, malah menggalakkan mereka terlibat dalam e-dagang sama ada sebagai usahawan mahupun pelanggan.
Masalah talian internet di laluan protokol dari lapangan terbang Tawau turut diberi perhatian oleh pihak MCMC. Majlis Pecah Tanah Pusat Kebudayaan Antarabangsa Tawau TICC akhir Jun lalu turut menggembirakan penduduk Tawau. Bangunan di tapak seluas 3.24 hektar ini akan menjadi pusat pengembangan budaya di kawasan pantai timur Sabah sekaligus menjadi mercutanda baru di daerah ini. Selain membolehkan penganjuran Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT secara lebih meriah, bangunan dua blok itu turut dilengkapi pelbagai kemudahan untuk keselesaan orang ramai. Antaranya Dewan Konvensyen, teater mini, galeri seni kebudayaan, gerai kraft tangan dan makanan serta tempat letak kereta yang lebih luas. Ia sekaligus akan memberi impak terhadap kemajuan industri perhotelan, perkhidmatan pengangkutan awam dan e-hailing serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Pengumuman Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook tentang naik taraf yang dijadual bermula awal tahun depan bakal merancakkan lagi sektor pelancongan. Projek dengan peruntukan RM130 juta itu kini dalam proses memuktamadkan kontraktor. Sesungguhnya keputusan kerajaan menaik taraf lapangan terbang Tawau tepat pada masanya sebagai persediaan menyambut kehadiran pelancong yang dijangka mencecah sehingga 2.5 juta orang setahun. Pergerakan kargo yang mengendalikan produk segar turut meningkat kepada 13,000 tan metrik tahun ini berbanding 4,000 tan pada tahun 2019. Tawau bakal menjadi tumpuan dunia apabila kerja-kerja menaik taraf lapangan terbang ini siap dibina dengan penyediaan kemudahan asas yang lebih selesa. Semoga segala perancangan ini berjalan dengan lancar. Asma Asmini, RTM. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Tidak Berpencen Malaysia PBA-TTBM Sabah akan membuat permohonan tanah seluas 404 hektar di Sikuati Kudat. Kawasan tersebut akan dijadikan penempatan baharu ahlinya yang kini mencecah lebih 2,000 orang. Sebab daripada umur 18 tahun masuk hutan, habis 21 tahun contohnya, apa boleh kita buat? Tidak ada. Langsung rumah pun tidak ada, tanah pun tidak ada. So kami pohon tanah itu sekarang sebab saya dapati bahawa bila saya punya orang pergi cek itu status tanah di Sekuati itu seluas 1,000 ekar itu belum lagi dipohon oleh Angkatan Tentera itu sendiri. Jadi saya merayu supaya tanah tersebut dibagi kepada penempatan PBA-TTBM ataupun penempatan veteran-veteran di Sabah. Dato' Zaman juga berharap agar kerajaan negeri dapat mempertimbang untuk menyalurkan dana kepada PBA-TTBM bagi membantu ahlinya yang terkesan sejak pandemik COVID-19 dan kehilangan punca pendapatan tetap. Beliau ditemui RTM di Kota Marudu. Dalam perkembangan lain, Dato' Zaman memberitahu pihaknya menyokong penuh pelantikan Tun Musa Aman selaku Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-11 sekaligus mahu tindakan tegas dikenakan terhadap pihak yang memperlekeh pelantikan Tun Musa. Katanya pengalaman luas Tun Musa dalam arena pembangunan negeri Sabah meyakinkan bahawa beliau berupaya menjalankan tugas dengan sebaiknya. Baik, saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita kembali bersama Otto Othman dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka. Silakan, Otto. Baik, terima kasih Suran.